aktifkan otot-otot yang kecil ini. Kan? Otot-otot yang kecil ini sebenarnya dia akan kuatkan otot-otot yang besar. Dan sebelum ni orang salah faham yang senaman ni kita perlukan pergerakan yang berulang-ulang ni. Sebenarnya contohnya senaman ni dia melibatkan otot yang memanjang, otot statik dan otot yang memendek. Contoh, saya buat satu senaman yang paling famous lah, bicycle. Kan? Maksudnya kita angkat satu, ini kita bagi senaman, betul? Tapi kalau kita hold dia macam ni, kita buat satu minit, jadi pun bagi senaman. Sebab otot dekat sini sedang digunakan. Jadi senaman tak semestinya kita kena buat macam ni laju-laju. So kalau kita hold dia, kan? Contohnya senaman yang paling famous untuk kita boleh tahan, kan? Jadi senaman yang digunakan untuk kurangkan sakit pinggang, okay? Dan melibatkan seluruh tubuh badan kita. Jadi macam mana kita nak gunakan senaman ni kalau selepas solat? Contohnya, kita buat senaman ni, kita gunakan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. So kita turun. Yang ni mungkin susah sikit, tapi kita gunakan full plank. So subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lepas tu kita turun yang ni dan kita tarik ni. Yang ni kita bantu untuk kurangkan sakit pinggang kita. So dalam masa yang sama kita bantu kita punya belakang ni kuat juga. Okay. Contoh ni kita buat 5 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita turun. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita naik. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita turun. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Senaman yang tanpa perlukan pergerakan. Dan seterusnya, senaman yang kita panggil nak kuatkan bahagian-bahagian sendi kita. Okay, sekarang ni semua tunjuk jari kat saya macam ni. Okay. Sekarang ni kita kembangkan dia. Okay, kita kembangkan dia. Okay, kita kembangkan. Lepas tu kita tutup. Okay, kita buka. Buka besar-besar. Dia tutup. Okay, kita buka besar-besar. Dia tutup. Okay, kita tambah dia punya tahap kesukaran dia. Kita condongkan tangan kita ke bawah. Okay, jadi kita gunakan otot sini. Kan? So, turun. Dan kita buka. Turun. Kita buka. So, kalau betul nak rasa lagi dekat sini, turun betul-betul. Kasih rasa bahagian ni. Turun. Buka. Buka besar-besar. Pucuk lagi. Buka besar-besar. Pucuk lagi. Jadi senaman ni, sementara nak tunggu imam azan, kan, sambil-sambil dengan ceramah tu, tapi cari tempat yang ni sikit lah, kan. Kan tiba-tiba berceramah tengah berceramah, kenapa orang belakang tu macam ni? Dan mungkin rasa macam ganjil, kan, janggal kita nak buat. Okey, duduk sahaja. Okey, duduk. Okey, duduk. Jadi kita luruskan sejauh mana yang boleh. Okey. Jadi bila kita buat macam ni, dan otot betis kita dengan otot bahagian depan ni digunakan. So kita tolak dan kita naikkan atas. Yang ni serapat yang boleh. Serapat yang boleh, bahagian otot atas ni yang digunakan. Okey. Dan kita tolak ke depan. Yang ni otot bawah pula digunakan. Betul.
So kita tarik. So kalau nak rasa lagi, kita tahan lah. Mungkin subhanallah 33 kali kat sini. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, 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 subhanallah. Sambil kita zikir. Lepas tu kita turun. Allah, 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 Allah. Jadi kita dah rasa. Okey. Seterusnya, mungkin kalau kita selalu bersila, ya, dalam masa yang sama kita nak otak kita diguna cara dia. So kita duduk sila, kita duduk macam sila pendekar atas. Boleh tak tu? Okay. Jadi dekat sini kita rasa lah. Kalau tak rasa, kita ambil tangan kita, kita tarik kita punya jari. Jadi kita akan rasa kat sini. Tak rasa juga. Mungkin sebab otot-otot tuan-tuan ni dah lembut, ya? Banyak bersenam. Mungkin solat tahajud 50 rakaat. Jadi saya tak tahu lah, dan saya buat 2 je. Jadi mungkin otot saya ni keras lah. Otot tuan-tuan dah lama dengan ibadah. Jadi contohnya, yang ni saya selalu buat untuk masa kita tadarus kan. Tadarus sambil-sambil nak menunggu kita punya giliran tu, kita tarik macam ni. Jadi otot dekat sini, otot yang paling besar adalah otot punggung. So kita dari sini. Jadi sebenarnya kita luruskan kaki ni, kan? Kita luruskan kaki. Tapi kalau dah macam ni, aku depan ni, hari ni dia lah kita dapat tadarus. Esok Tok Imam panggil lah, kan? So kita lipatkan kaki. So kita peluk sekuat yang mungkin. Jadi sambil-sambil dengar kuliah, kan? Kita buat macam ni. So turun. Hold. Berapa lama nak kita nak hold? Sekurang-kurangnya 16 saat. Sebab sebelum ni kita buat 8 saat je. 8 saat sebenarnya tak ada. 8 saat tu tak cukup. Sebenarnya 16 saat. Maksudnya 8 dan 8 lagi. Kalau kita tengok cerita pemain tampu, 8 lagi, 8 lagi ya. Sebenarnya cukup 16. 16 saat dan ke atas. 16 saat ke 30 saat. Jadi baru kita akan, otot tu barulah ada masa untuk dia regang dan dia muncul balik. Kalau kita ambil 8 saat dia, tak sempat dah muncul balik. Jadi otot tu tak bekerja lah. Okey. Dan seterusnya, aktiviti regangan ni, yang ni yang saya kata, yang sebelum kita nak buat, yang pertama kita kena tahu dia baik sebelum dengan selepas aktiviti fizikal. Yang sebelum aktiviti fizikal, kita elakkan pergerakan yang statik. Maksudnya kalau kita nak berjogging, kita jangan tarik macam ni, itu nak sejukkan tubuh badan. Jadi kita buat jalan siru, jalan, lepas tu kita jogging. Maksudnya pergerakan yang seakan-akan dengan aktiviti itu. Seterusnya akan membantu mengembalikan otot ke kedudukan normal. Yang ni yang kita buat tadi lah. Nak bagi otot tu kembali balik dengan tempat dia balik, kan? Okay. Seterusnya, selepas aktiviti, dan kita akan maksimumkan pergerakan otot tu. Contohnya, otot tu sepatutnya boleh pergi ke atas, kan? Tapi kita boleh buat macam ni. Jadi kita kena buat regangan lah. Bila kita regang, baru kita boleh pergi sampai atas. Okey. Seterusnya, yang ni 4 prinsip yang kita tahu sebelum kita nak buat aktiviti regangan ni. Yang pertama, elakkan rasa sakit sewaktu senaman dijalankan. Contohnya, saya suruh angkat tangan, tapi tuan-tuan ada rasa sakit, so stop. Tuan-tuan tak sesuai dengan senaman tu. Okey. Sakit je, stop dulu. Tanya pakar perubatan dulu. Dan orang tanya banyak, yang orang salah faham dengan saya, orang akan cakap
penyakit ni macam mana kan. Sebenarnya saya punya bidang adalah swine physical, maksudnya sesuai dengan tubuh badan orang tu saya punya bidang lah kan. Dan maksudnya meningkatkan prestasi. Contohnya orang tu sebelum ni nak berjalan 5 km, 3 km je, tapi saya tingkatkan prestasi dia dengan lakukan senaman, aktiviti fizikal. Dia boleh tambah dia punya jarak dan kurangkan risiko kecederaan. Kita nak kurangkan kecederaan. Okey. Yang kedua, regangan perlu dilakukan dengan perlahan. Bukannya kita laju-laju, kita slow-slow, sebab tu dia ambil masa 16 ke 30 saat. Yang ketiga, otot yang betul. Maksudnya kalau saya cakap otot bahagian sini yang rasa. So kalau tak rasa lagi, kena betulkan teknik tu. Okey. Dan seterusnya, elakkan memberi kesan negatif kepada otot-otot dan sendi yang lain. Okey. Okey, kita akan buat senaman ni. Dia ada 10 aktiviti regangan dan dia akan cover keseluruhan tubuh badan kita. Okey. Dan yang ni sebenarnya ada research. Saya sebagai orang sainsukan kena rujuklah dengan orang yang dah buat satu kajian, dan kajian ni pun antara orang Malaysia. 40 orang Malaysia dia buat aktiviti regangan ni selama 6 minggu dan dia banyaklah perubahannya. Sebelum ni nak rukuk pun macam ni je, tapi selepas aktiviti ni, selepas 6 minggu baru dah boleh turun. Ada orang tanya, buat apa kita nak turun lah kan? Sebenarnya otot ni kalau kita tak bekerja, dia tidur. So lepas dia tidur, sebab tu lah rasa sakit. Jadi kita kena selalukan buat aktiviti. Dan kenapa kita pilih senaman selepas solat? Sebab setiap hari kita solat, tak ada alasan untuk kita tidak solat kan? Sampaikan dalam agama kita, solat pakai mata pun kan? Solat pakai mata, solat pakai hati, itu pun kita kena solat juga. Jadi sekurang-kurangnya 5 kali sehari kita dah buat lah. Okay. So sekarang ni sama-sama kita buat. Okay. Yang boleh macam ni, kekalkan macam ni. Tapi yang tak boleh, kita silakan kaki. Okay, silakan kaki. Dan kita turun perlahan-lahan. Otot mana nak rasa? Otot yang bahagian bawah ni. Okay, bahagian bawah kaki. So kita turun, kita hold. Kita turun 30 saat. Subhanallah, 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 subhanallah. Okey, kita tukar. Okey, turun slow-slow, perlahan. Jangan lenjut jangan lenjut. Okey, turun slow-slow. Okay. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Okey. Seterusnya kita buat L. So satu kaki bengkok. Kalau boleh, yang ni silakan. So tangan kanan, sentuh tangan dia. Jadi ikutan. Kalau boleh, kalau tak boleh, lurus pun tak ada masalah. Okey. Ikut kemampuan tuan-tuan. Okey. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.
Okey. Sekarang ni kita tukar kaki bang. Satu lurus, satu bengkok. Tuan, sebelah kaki ni dapat macam ni, jangan letak bawah. Kalau letak bawah nanti kita akan bagi sakit pula kat bahagian otak bawah ni. Okay, turun. Okay, sila. Subhanallah, 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 subhanallah. Okey. Seterusnya kita pergi yang balik kaki tadi. Okey. Dan kita pusingkan bahagian yang kita lipat ni. So, kita tarik semampu yang boleh. So, kita akan gunakan bahagian kita punya belakang ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan, sebelah sini. Tak, kaki tu tadi betul. Okey, sekarang ni yang lipat ni kita pergi kat sini. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Okey. Kita tukar. Dan kita pusing. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Okey, seterusnya yang ni bantu untuk kita kurangkan sakit pinggang. Jadi dia akan sentuh dekat kita punya hip flexor, bahagian kelangkang kita ni. Okey, kelangkang kita ni. So, dapatkan. Yang ni pun semampu yang boleh. Ikut tuan-tuan. Dan ikut tengok saya boleh buat sebab saya muda lagi. Kan? Jadi tarik ke dalam. Kalau boleh, masa tarik tu kita punya badan kita tegakkan. So kita tegakkan. Subhanallah, 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 subhanallah. 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 Okey. Seterusnya yang ni yang boleh duduk macam ni lah. Kalau tak bersini pun boleh. Okey. Yang ni sebenarnya kalau yang boleh buat dia punya aktiviti dia macam ni. Tapi yang tak boleh, tak apalah, slow-slow lah. Mungkin tahun depan kita jumpa macam ni je lepas mayang kan. Nak kurangkan kita punya sakit pinggang, nak kurangkan lenguh. So kita tahan je dan kita dongakkan ke atas. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Okey. Seterusnya kedudukan yang sama. Okey, yang ni nak bantu otot bawah ni. Kan? Tadi kita dah tarik dia. Sekarang ni kita nak kecutkan balik. So, sejauh yang boleh tarik dan terusur.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Okey. Naik. Seterusnya kita nak, tadi bahagian belakang ni, sekarang ni kita nak buat bahagian depan pula. Okey. Tangan rapatkan ke belakang ni. So kita tarik. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Okey. Tu dah kita dah buat kat sini. So seterusnya bahagian depan pula. So sejauh yang boleh tarik ke depan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Okey, seterusnya bahagian kepala yang terakhir. Okey, tarik. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Okey, kita buka. Subhanallah, 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 subhanallah. Okey, itu adalah senaman 10 ni. Yang ni saya akan share dengan imam nanti. Okey. Cuma saya minta dengan imam 1 jam. Jadi kita ada masa ni. Saya nak berkongsi juga yang senaman yang duduk je dan melibatkan otak kan. Jadi yang ni saya lupa nak share. Sepatutnya benda ni yang awal tadi, yang sebelum kita macam ni kita tukar kan. Simple je. Kita cantumkan jari kita ni. Boleh buat semasa kita nak tengah ceramah, dengan kuliah, semasa nak tunggu azan kan. Okay, gerakkan ibu jari, pusingkan ke depan dan ke belakang. Mungkin tak ada masalah, laju pun tak ada masalah. Okey, ibu jari jari telunjuk ke depan dan ke belakang. So jari hantu ke depan, ke belakang. So jari manis ke depan. Tak tu, jari manis ke belakang. Dan jari kelingking ke depan dan ke belakang. Okey, senaman ni di Jerman budak pelajar-pelajar sekolah rendah buat sebelum dia masuk kelas. Yang ni nak aktifkan otak dia. Supaya masuk kelas
ada otak. Kan? Jadi dah aktifkan otak. So neuro tu semua akan bersambung. Okey. Dan last, saya cuba nak kongsikan dengan tuan-tuan yang senaman tak semestinya kita buat, kita tak boleh buat. Contohnya senaman push up, kita tak boleh buat. So macam mana kita nak buat? Yang saya punya pendekatan, dan orang tak mampu buat, kita boleh bagi dia sampai boleh. Contohnya, dia punya senaman adalah push up macam ni. Betul? Tapi kalau kita pergi kat dinding, kan? So kalau kita tolak dia, otot yang sama digunakan, tapi ikut kemampuan tuan-tuan. Saya turun bawah tadi, otot ni juga guna. Saya guna kursi, otot tu juga guna. Tapi ikut kemampuan tuan-tuan. Mungkin mula-mula nak bersenam, hari ni pagi 10 dulu. So tolak ini 10 kali. Mungkin minggu depan dah kan? Kan kita tak rasa dah 10. Kita turun pula. Contoh lain, senaman squat. Dan so kalau tak boleh, mungkin kita ambil satu dinding yang kita boleh pegang dan kita hold. Tak boleh juga, kita sandar dekat dinding dan kita hold. Yang ni pun otot yang sama. Dia tak perlu, kalau sebab pergerakan otot squat bahagian depan ni. So senaman squat sama macam saya duduk, sama yang saya duduk, tapi saya buang kursi. So saya duduk macam ni. So kalau tuan-tuan tengah duduk, kan, tengah baca surat khabar, nak rehat 5 minit, so duduk, diri, duduk, berdiri, duduk, diri. Itu pun satu senaman. Tak payah kenapa kita kena ni kan, pakai dia dekat dia, berdiri. Okey. Dan yang ni masa PKP sebelum ni, ada makcik saya cakap, saya share senaman untuk orang yang kuat-kuat. Jadi orang-orang yang macam kami, macam mana? Sekejap ya. Tak boleh nak rotate lah. Boleh nampak kan? So pergerakan yang sama, kalau saya buat macam ni, kan? Tapi tuan-tuan tak boleh. So angkat kaki, turun kaki. Betul. So seterusnya, duduk nak rasa lagi, kita perlahankan kita punya pergerakan. Contohnya kita naik 3 saat, kita hold 1 saat, kita turun 1, 2, 3, hold 1, 2, 3, turun. So 1, 2, 3 naik, turun 1, 2, 3. Sama yang macam tadi kita buat macam ni, tapi kita naikkan. So sambil duduk je, kan, sambil tengok TV, buat macam ni.
otak kita dah gerak. So, contohnya push up. Dinding pun tak ada, ada atas kursi dia. Nak push up atas kursi boleh, kan? Masih tak mampu, push up duduk. So, kaki ke depan, so turun. Tolak. Yang sebelum ni kita rasa push up, kena turun. Turun dah tak boleh naik dah. Sebenarnya kita aktifkan kita punya pergerakan. So kita turun, push up. So nak tambah, ada botol. So tarik. Sambil-sambil duduk je. Sini rasa. Lepas tu tak kita nak gerakkan sini, bengkokkan kat sini. Nak tambah lagi. Sini satu, turun, naik atas. Itu sahaja tuan-tuan. Jadi saya nak buka mata masyarakat supaya kita tak pandang senaman ni sebagai senaman yang sukar, kan? Sebenarnya kita boleh buat dekat mana-mana pun, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Kat mana-mana pun boleh. Yang penting kita tahu ada ilmu dan kita ada masa, kan? Okay, dan saya minta dia semua tuan-tuan, yang kajian ini sebenarnya saya dah rancang dengan Profesor Mazlan Ismail supaya kita nak buat satu rujukan untuk jemaah haji, ya. Tapi Profesor Madia, Dr. Mazlan tak dapat bersama, dia telah meninggal dunia pada tahun lepas. Sebab tu saya rasa orang kata 3 perkara yang kita pergi tempat, ya, ke kubur, yang tinggal 3 je. Antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi saya minta kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah yang membantu kita supaya kita beramal, dan insya-Allah kita boleh nak beribadah dengan lebih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada persoalan mungkin yang berkaitan dengan kesihatan, boleh jumpa saya, ya. Cuma saya bagi tahu, saya punya limit adalah untuk orang yang sakit je. Jadi kalau orang yang sakit, ada masalah sikit, ada sakit sikit ke, itu tak boleh nak jawab. Dan dua, berkaitan dengan makanan lah, yang saya tak boleh jawab sebab itu bukannya bidang saya.